Assalamualaikum dan selamat petang. So, sebelum kita mulakan live kita pada hari ini, nak minta sesiapa yang tengah melihat live ini, tolong komen di bawah sama ada jelas atau tidak suara kami di sini. Okay, mungkin suara Iqmal lebih jelas. Okey. Okey lah, tapi tak keluar ni. Asal ni. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih saudari Fazila Syam. So, hari ini kita akan membincangkan tentang topik mengenai rutin harian kita dan sakit belakang. So, sebelum kita mulakan, kita nak jemput dululah kepada yang sedang menonton live ni. Boleh tag kawan-kawan ataupun boleh share dengan staff-staff ke untuk lihat sekali live kita pada petang ini. Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh terus tanya di bawah, di ruang komen di bawah. Okey, dan kami akan cuba jawab soalan anda dengan sebaik mungkinlah. Okey, untuk terus hubungi kami di sini, so nombor kami di 0149101310. Okey, itu adalah nombor admin kami. So kalau ada apa-apa sebarang masalah, ada pertanyaan ataupun nak book appointment pun boleh, tak ada masalah. Call atau WhatsApp saja nombor yang saya berikan tadi. Okey, saya sebut sekali lagi 0149101310. Okey. Okey, so kita akan membincangkan mengenai sakit belakang dan aktiviti seharian kita. Okey, so daripada situ kita nampaklah sebenarnya aktiviti harian kita sebenarnya mempengaruhi kepada sakit belakang kita. Alright. So, macam mana pula dia boleh menyebabkan sakit belakang? Okey, kita rasa kita buat kerja macam biasa, tak ada masalah, macam hari-hari buat benda ni kan. Tapi tiba-tiba satu hari nak terkena sakit tu. Okey, kat mana silapnya bendanya? Okey, so kita akan kupas mengenai masalah itulah pada hari ini. Okey. Okey, so sebelum kita kongsikan macam mana sakit belakang tu boleh terjadi disebabkan oleh aktiviti harian kita. So kat sini kita nak explain dululah. So macam mana aktiviti harian kita boleh menyebabkan sakit belakang? First adalah disebabkan oleh, yang penting disebabkan oleh ergonomik ataupun kita panggil sebagai ergonomik tu adalah kedudukan tubuh badan kita apabila kita melakukan sesuatu aktiviti. Contoh, kedudukan masa kita tidur, posisi semasa kita duduk, posisi semasa kita mengangkat barang. Even masa berjalan, berlari, berjoging pun ada posisi yang, iaitu posture yang elok lah, yang untuk mengelakkan kita daripada sakit belakang. So apa kepentingannya posture ataupun ergonomik ni? So kalau kita buat aktiviti harian kita, contoh kita tidur dalam keadaan yang tidak, dalam posisi yang tidak betul, kita buat kerja ataupun kita duduk bukan dalam posisi yang betul, dia akan menyebabkan tekanan pada tulang belakang kita ni tinggi. Okey, so apabila adanya tekanan yang tinggi pada bahagian tulang belakang kita, itu yang menyebabkan sakit belakang tu berlaku. Okey, contohnya macam ada fakta mengatakan kalau kita duduk berbanding duduk dengan berdiri, kita duduk tu tekanan pada tulang belakang lagi tinggi daripada waktu kita berdiri. Okey. So sangat penting untuk menjaga posture. Okey. Bukannya kita kena jaga posture saja. Kita kena juga banyakkan bergerak. Betul tak Iqmal? Kan? So bila kita bergerak, otot-otot kita pun bergerak. Okey? Okey, so macam ni Iqmal ada lagi nak tambah sebelum kita proceed kepada nak tunjukkan posture yang betul? Okey. So kita akan tunjuk teruslah apa posisi yang betul untuk kita elakkan daripada sakit belakang. Okey, contohnya posisi waktu tidur, waktu duduk, angkat barang,
tolak barang ke, macam itulah. Okey, kalau ada siapa lagi penambahan ke nak minta kami tunjukkan posture yang betul, boleh komen di bawah. Okey. Mula dengan ni lah, nak baring. Nak bantu apa? Oh, baring dulu. Lepas tu baru nanti nak baring lagi ni, nak bangun. Okey. Okey, so kita akan tunjukkan. Ikmal nak tunjukkan posisi baring. Okey, so kita akan mulakan dengan posisi baring yang betul. Okey. So bila kita praktikan posisi tidur yang betul ni, bila bangun pagi, kita akan rasa lebih lega. So tidur kita tu lebih lena. Maksudnya tak ada rasa penat bila kita bangun tidur. Okey. Tunjuklah. Okey. Okey, so yang penting yang pertama, kalau anda tidur dalam keadaan terlentang macam ni, so sebenarnya kalau kita tidur flat macam ni, kalau anda perasan, kita akan menyebabkan ada lengkungan pada bahagian pinggang kita. So kat situ yang menyebabkan sakit belakang, sebabnya bahagian pinggang kita tu dia punya tekanan terlalu tinggi. Okey, sebabnya otot belakang tu tak relax lah, sebab dia tak flat dekat bahagian katil. So macam ni kita nak relaxkan dia. So kita kena ambil lagi satu bantal. Sekejap Okey, so satu bantal, ataupun kalau ada bantal peluk yang panjang tu pun elok juga. Tak perlu terlalu keras, lembut je macam ni, lembut je bantal ni. Okey, letak dekat bawah lutut. Okey, so bila kita letak dekat bawah lutut, lutut kita akan sedikit bengkok, and then nanti bahagian pinggang akan flat dekat bahagian katil. So kat situ akan otot kita kat belakang tu akan relax lah. Okey, itu yang tidur dalam keadaan terlentang. Okey. So kalau macam mana? Ada setengah orang, saya lebih suka tidur dalam keadaan mengiring. Kalau tidur terlentang, saya tak boleh tidur, rasa tak selesa. Okey, so kita akan tunjukkan juga posisi tidur dalam keadaan mengiring. Okey. Jangan tidur. Okey. So Ikmal boleh mengiring ke kiri. Okey, so kalau anda tidur dalam keadaan mengiring, okey, maaf. So kalau tidur dalam keadaan mengiring, kalau anda perasan, kalau kita tak taruh bantal antara celah kaki, celah paha, anda boleh lihat kat sini, kita punya kaki tak selari dengan bahagian badan. Okey, so kat situ akan ada menyebabkan instability lah, maksudnya imbalance kita punya otot bekerja. Okey, ada yang tegang, ada yang relax. So macam ni kita nak kurangkan efek tu, kita kena kepit bantal antara kaki. Okey. So kalau ada bantal peluk yang panjang tu lagi best lah, sebabnya kita boleh letak kepit antara kaki, lepas tu kita boleh peluk dia sekali. So tu lagi lena tidur. Okey, jelas Okey. So sekarang ni daripada posisi kita baring, macam mana posisi yang betul apabila kita nak bangun. So sebenarnya ada setengah orang rasa macam saya nak cepat, saya kalau bangun saya bangun je terus. Sebenarnya benda tu yang menyebabkan, kalau dah tiap hari kita ulang-ulang akan menyebabkan tekanan pada bahagian belakang kita lah. So bila kita bangun, tinggi pressure kat belakang. Anda boleh rasa bila anda bangun straight, anda boleh pegang kat belakang tu, keras otot kat belakang tu. So kat situ menyebabkan sakit belakang. Kalau tiap-tiap hari dia akan jadi overuse. So bila overuse, dia akan ada kecederaan lah sikit kat belakang tu, and then akan menyebabkan masalah sakit belakang. Okay, first Ikmal akan tunjuk cara yang salah lah, cara yang tidak betul. Okay, Ikmal ready? Okay, bangun. Okay, ni saya rasa mesti ramai yang kerap bangun macam ni. Kadang pagi kau dah bangun lambat tu memang bangun macam ni je kan. So sebenarnya tak bagus. Okay, ada lagi satu teknik yang salah. Okay, yang ni pun ada. Okay, so kita akan tunjuk cara yang betul, cara yang proper macam ni kita nak bangun untuk kurangkan tekanan pada bahagian tulang belakang kita. Okay, first daripada keadaan mengiring ni, kita kena mengiring. So macam ni nak mengiring, bengkokkan lutut dululah, bengkokkan kaki, pusing. So tujuan kita bengkokkan kaki ni, kita nak tolak badan kita untuk mengiring. Okay, lepas tu bila dah mengiring, turunkan kaki. Okay, kalau anda tengok macam susah je kan, sebenarnya senang je. Okay, turunkan kaki dan guna tangan untuk tolak badan bangun.
Okey? Okey, jelas Sebenarnya tak susah pun. Dan dia tak ambil masa yang lama pun. Lebih 1 saat je. Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey, so itu adalah posisi yang betul macam mana kita nak tidur dengan daripada kita nak bangun ke duduk. So kalau daripada duduk nak baring, kalau duduk nak baring, samalah macam ni. Kena mengiring dulu. And then tahan tangan mengiring, baru pusing badan. Ini kalau anda terlentang lah. Kalau tidur mengiring, just macam itu je lah. Ambil bantal, kepit dekat bahagian peha dan peluk. Okey. Apa lagi, Mar? Okey. So seterusnya kita pergi kepada posisi duduk. Sebab apa? Ramai daripada kita sekarang ni yang bekerja sebagai, kita kata orang yang bekerja pejabat. Okey. So bekerja pejabat ni banyak kita habiskan masa dalam keadaan duduk. Okey. So bila dalam keadaan duduk maksudnya banyak kita luangkan masa dalam keadaan duduk, so dia akan meningkatkan pressure kepada tulang belakang kita. Okey. So dia boleh jadi sakit bahagian belakang ni, sama ada di bahagian belakang, di bahagian pinggang, ataupun di bahagian leher kita, ataupun di bahagian tengah-tengah kita. Okey. Alright. So saya nak tunjuklah posture yang betul waktu kita duduk. Okey, rasanya ni simple, semua orang dah tahu. Kursi ke? Kursi lah. Okey, so saya tunjukkan. Okey, apabila kita duduk. Okey. Kebiasaannya kita bila awal-awal pagi kita duduk masih tegak lagi, cantik, tak ada masalah. Okey. Tapi bila kita dah dalam 30 minit duduk, so posture kita akan start jadi membongkok. Okey. Sama ada membongkok ke depan, ada yang bongkok ke tepi lah, ada yang bongkok ke sini lah, macam-macam lah. Macam-macam jenis bongkok ada. Okey. So bila membongkok itulah yang tidak bagus untuk badan kita. So dia akan memberikan kesakitan kepada kita lama kelamaan. Okey, walaupun baru-baru kita tak nampak, tapi sakit ni dia bukan jadi dalam masa 1 hari terus jadi. Kadang-kadang tu dia ambil bertahun-tahun baru boleh jadi sakit ni. Okey. Alright. So contoh bila kita duduk, okey, apa yang kita perlu pastikan waktu kita duduk ni? Okey, yang pertama, bahagian pinggul kita mestilah rapat dengan bahagian belakang, bahagian penyandar. Okey. Right, so kita kena duduk sandar macam ni. Dan bila kita menyandar macam ni, badan yang bahagian atas ni pun kena ada sandar juga. Jangan kita just letak punggung tu tapi kita still duduk macam ni. Okey, tak nak. Kita mesti kena ada sandar. Okey. Yang seterusnya, make sure kaki kita sampailah ke bawah. Maksudnya sampai ke lantai. Okey. Kalau tak sampai ke lantai, biasanya dia akan jadi support kepada badan kita kurang. So kita akan cepat penat dekat situ. So kita banyak menggunakan otot bahagian belakang saja untuk maintain ke posture kita. Tapi kalau kaki kita sampai betul-betul lantai, okey, dia akan mengurangkan rasa penat pada bahagian belakang kita. Okey. So itu adalah antara posture waktu duduk. Okey. So kemudian kita nak pergi ke posture ketika mengangkat. Kita nak terangkan? Apa angkat? Okey. Alright. So kita akan tunjukkan cara untuk mengangkat barang. Okey, sama ada barang tu berat atau ringan, dua-dua ada caranya. Okey, tak semestinya barang tu ringan, sesuka hati je kita tunduk macam tu kan. Okey. Nak juga tu. Tak apalah. Okey, so kebiasaannya kita kalau ada contoh phone kita jatuh. Contoh phone kita jatuh kat bawah ni kan. Okey, apa yang kita biasa buat? Kita akan terus menunduk untuk mencapainya. Kita akan nampak tak macam ni? Ini adalah cara yang paling mudah sekali tetapi yang memberikan efek yang paling besar kepada belakang kita. Okey, ia adalah penyumbang juga kepada sakit belakang. Okey. So, walaupun nampak je benda tu ringan, tak ada, kita kata macam tak perlu guna dua tangan, sebelah tangan cukup dah kan. Tapi sebenarnya badan kita tidak mampu untuk support sepenuhnya. Lama-lama dia akan jadi sakit belakang. Okey, so cara nak mengambilnya. Okey, so kita akan tunjuklah walaupun barang ni ringan, cara kita nak ambil. Okey, so Cik Wani akan tunjukkan. Okey, so kita kena bengkokkan kita punya lutut dan ambil barang di bawah. Senang kan? Bengkok je lutut, ambil. Tapi selama ni kita ambil tanpa bengkokkan lutut. Maksudnya lutut kita straight, kita terus je ke bawah. Tapi yang ni ada bengkok sikit. Okey.
Alright. Okey. Okey. Itu kalau nak letak barang kat bawah pula lah, sama juga. Kalau nak letak barang ke bawah pun sama juga. Maksudnya kita akan bengkokkan lutut kita. Right, nak senang, kita bengkok je macam ni. Senang. Lagi, terus ambil, baru diri. Okey. So, dia takkan ada terasa tekanan yang kuat pada belakang kita. Alright, seterusnya, ini adalah barang ringan. Seterusnya adalah barang berat. Okey. Cik Wani boleh tunjukkan cara mengangkat barang berat? Okey. Okey, ni berat dia ni 10 kilo. Okey Cik Wani cuba angkat barang 10 kilo okey. Okey, angkat cara yang betul terus. Okey, kita akan tunjuk cara yang betul terus. Turun ke bawah lagi. Okey, kita akan turun ke bawah. Okey. Right. Dia kena buka sikit dia. Kaki kena buka sikit. Okey, sekarang ni okey, mengangkat. Ya, Superman. Tak adalah. Tak adalah. Itu sebenarnya ni bakul ni ringan je. Kalau berat, memang susah lah kita nak mengangkat terus daripada macam ni. Sekejap So memang susah lah kalau cara hal Wani tadi, Cik Wani tadi. Dia nak mengangkat macam ni. Susah. Okey. So biasanya dia ada beberapa step lagi lah. Okey. Ada yang juga buat mencangkung macam ni pada. Mencangkung macam ni. Tapi kita buat, okey. Kita bawa rapat ke badan. Okey. Allahu Akbar. Licin. Okey, kita bawa rapat ke badan kita. Okey. Angkat sikit, bawa ke depan, angkat lagi ke atas. Okey. Ini cara saya. Cara saya ni macam ganas lagi. Kalau cara Wani mudah sikit. Okey. Buat. Okey. Kita minta cara Wani buat So barang ni jauh. Okey, first. Kejap maaf. Boleh. Okey, boleh dengar Okey. So kalau barang ni jauh daripada anda, so ini dia kena jauh lah. So kita kena dekatkan badan kita. Okey, buka kaki sikit je. Kita perempuan sopan sikit. So kita peluk. Sama juga bawa badan dekat dengan kita, rapat dengan kita dan baru bangun. Okey. Betul tak, Hikmat? Betul. Okey, so macam tu. Tapi kita perempuan okay. Tapi kita perempuan tak kuat sebenarnya nak angkat barang 10 kilo. Okey, macam Hikmat cakap, kadang kalau macam beras tu pun tak kuat nak angkat seorang. Kita kuat tapi kadang kita tak mampu nak angkat seorang-seorang. So, jangan paksa diri sebab benda tu akan menyebabkan anda mengalami sakit belakang yang teruk. Contohnya slip disc ke apa. Kalau ada orang kat rumah, minta tolong orang. Angkat sama-sama, angkat sekali. Okey? Jangan paksa diri angkat seorang-seorang lah. Kau rasa macam, boleh ni. Tapi barang tu sebenarnya memang berat. Minta tolong. Senang kata kalau nak angkat barang berat, minta je tolong orang sekali angkat 2 orang. Okey? Okey, jelas? Okey, lagi apa Hikmat nak tambah? Okey, so ada apa-apa soalan ke daripada yang sedang menonton nak tanya? Okay, lagi satu nak tambah lah. Macam yang Iqmal kata tadi, bila kita duduk buat kerja, kita kena berada dalam keadaan posture yang baik. Yang macam tadi punggung kena rapat ke tempat sandar, lepas tu badan pun kena relax sandar. Tapi kita dalam masa yang sama bila buat kerja, memang kita kena maintain posture yang elok. Tapi kena banyakkan juga pergerakan. Okey, so sekurang-kurangnya dalam setiap 30 minit itu adalah yang maksimum sebenarnya. 30 minit anda buat kerja, anda bergerak. Tak kisahlah, tak nak berjalan pun tak apa, just bergerakkan badan, pusing. Kita buat stretching sikit lah, stretching kepala, leher, tengkuk, bahu, gerak-gerakkan. Sebabnya kalau anda duduk dalam keadaan yang lama, walaupun dalam posture yang baik, posture yang tegak, tapi bila dalam keadaan yang lama, otot kita juga akan lenguh, akan penat. So kat situ dia akan tense dekat bahagian otot, tu akan menyebabkan sakit belakang, lenguh semualah. Okey, so sebab tu perlunya banyakkan pergerakan. Okey, boleh juga bergerak-gerak. Lagi elok kalau anda boleh bangun berjalan. Okey? So kalau macam mana saya jenis yang fokus buat kerja setiap masa 2-3 jam, memang hadap je laptop kan. So set reminder, buat reminder every 30 minutes ataupun kalau rasa 30 minit tu sangat dekat, sangat cepat, 1 jam pun okey. Okey? Alright. Okey, so ada apa-apa soalan?
Okey, kalau Okey, so rasanya itu sahaja daripada pihak kami. In case kalau ada sebarang pertanyaan, boleh je tinggalkan komen kat bawah. Kita akan reply pada komen anda lah. Okey, ataupun kalau anda ingin mendapatkan consultation ataupun rawatan fizioterapi, boleh je hubungi kami. Atau ada sebarang pertanyaan, boleh je hubungi kami di talian 014-910-1310. Okay, saya ulang lagi sekali. 014-910-1310. Okey, boleh boleh juga direct. Okey. So boleh juga anda layari laman web kami di www.ifitphysiotherapy.com.my. So dekat situ kita ada banyak info. Kalau nak tanya pun kita ada tempat ruang di situ untuk kita bertanya. Right. So nombor telefon kami, alamat kami semua lengkap dalam tu. So apa-apa mengenai sakit pun kami ada sharekan dalam tu. So banyaklah info yang boleh kita baca dalam website tu. Okey, kalau nak ke Facebook kami di iFit Physio. Okey, iFit Physio cari je, confirm jumpa. Right. So tempat kami berada di Nilai. Okey, nilai impian berhampiran dengan nilai 3. Okey, so kalau rasa nak datang melawat tu, dipersilakan. Okey, ada soalan lagi ke? Nak tanya? Okey, daripada Cik Fatihi kita, dia tanya, saya sakit belakang lah. Slip disc ke? Okey, so soalan ni common ditanya. Okey, maksud orang biasa nak tahulah sakit belakang ni adakah disebabkan slip disc. Okey, sebenarnya sakit belakang ni ada banyak faktor. Tak semestinya slip disc saja. Kadang-kadang otot kita, kadang-kadang sendi kita juga mainkan peranan di situ. Tak semestinya disc kita je yang bermasalah. Okey. Jelas ya Encik Fatih? Okey, kalau nak tahu sama ada slip disc atau bukan, so itu kita perlu melakukan pemeriksaan lah untuk mengetahui lebih lanjut. Okey. So kalau yang paling tepat lah, pemeriksaan paling tepat sekali adalah MRI lah. So dia akan nampak dekat situ, kita akan nampak disc kita sama ada dia membengkak, dia terkeluar atau pecah. Okey, so kita akan nampak di situ. Tapi kalau masalah slip disc, maksudnya disc tu tak ada yang problem. Maksudnya lebih kepada sendi kita, lebih kepada otot-otot kita. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey, so saya rasa dah tak ada soalan dah di situ. Okey, tapi kalau ada lagi pertanyaan, just tulis saja di ruang komen tu. Kami akan cuba jawabnya. InsyaAllah. Okey. So sekian saja daripada kami. Ampun maaf dipinta sekiranya berlaku salah dan silap. Okey, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Okey. Assalamualaikum. Bye.